Negara kita berdepan dengan sekurang-kurangnya 4,000 kes kanser payudara setiap tahun. Percaya ataupun tidak, itulah kebenarannya. Jadi hari ini Jess ingin membawa anda semua untuk berjumpa dengan seorang ikon yang telah banyak membantu dalam mengatasi masalah ini. Jom. Hai Datuk, how are you? Good, thank you. Lovely to see you, Jasper. Thank you. Ini dia Datuk Dr. Soundari. Beliau merupakan Presiden bagi Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia. How are you today? I'm wonderful. So I have so many questions to ask you. So shall we proceed somewhere else or? Why don't we go downstairs to the Resource and Wellness Centre? Okay, let's go. So Datuk, how does it feel like growing up in a family full of doctors? It's interesting. We spoke about medicine for breakfast, lunch, dinner. Whenever we sat down, it was talking about different patients. But it became very, very real when my mother developed cancer as well. So then, you know, it wasn't just the doctor's experience of it, but the patient's experience of it as well. So what were the challenges you faced growing up, being a doctor, and your mom having cancer at the same time? I think the challenge was that we always looked at it on the medical point of view. You know, my mother, from a mother, became a patient. And that change of identity made a huge difference because, you know, you just thought about the medical, what can we do to save her, what can we do to treat her. But we never thought of her as a person, the psychosocial aspect of it, how much she was suffering, you know, what the thoughts were going through her mind. And I think that was the bad thing about having a full family of just doctors. But it's her experiences which really brought me to the National Cancer Society of Malaysia. Not so much my father as the oncologist, but my mother as the person who survived cancer. I understand. So people, the moment you mention cancer, the moment you say cancer, they get fear. Fear comes to their mind. So how do they go about it? How do they stay positive? You say fear. Yeah. Most people will say death. Yeah, the fear of death. Exactly. Yeah. It's the fear of the unknown, the fear of death. If we were 30 years ago, I would understand that. But over the last 20 years, there's been so much progression when it comes to cancer. Now we don't talk about people dying of cancer. You talk about people living with cancer. So yes, we might not be able to cure the cancer, but we're able to keep you alive and well, living with cancer. Just as, you know, people talk about living with hypertension, living with heart disease, or living with diabetes, you can live with cancer. So it's very, very important, and I think that message still isn't out there for people, that cancer is not a death sentence. Cancer is like any other disease. You just have to understand it, empower yourself, and do the needful. Understand. Let's proceed our journey to our next destination. Jadi Dr. Jess ada soalan buat doktor. Macam mana sifat kepribadian Datuk Soundari? Okey, so sebenarnya masa saya mulalah kenal dengan Datuk adalah sebagai bila saya pertama kali temu ramah untuk masuk ke dalam posisi ini, dan saya sebenarnya masa tu balik dari luar negara lah. So apa yang saya dapat, yang saya perasan lah masa the first time kita orang jumpa tu adalah satu, she's very ramah. So and then second is dia memang very empathetic dari segi, saya pasti orang tahulah macam bapak dia adalah pakar perubatan onkologi pertama dekat Malaysia. Keluarga dia orang macam Tun Razak akan datang makan rumah dia pergi rumah Tun Abdul Razak untuk makan. Dia high soul lah. Faham. Tapi tak ada dia punya macam perasaan bahawa pesakit yang biasa, pesakit yang duduk di rumah ke pesakit miskin di kampung mana pun, bila kita turun padang kan tak ada nampak dia punya like, saya takkan duduk sini lah, saya tak nak masuk tempat ni, tak ada langsung, tak pernah ada lah. So itu yang saya, two things yang memang saya, quality yang saya memang admire lah. So Datuk, can you explain to me more about mammogram? So the mammography campaign that we have, the Etika Free Mammogram campaign, is a free mammogram campaign that we do downstairs in our clinic.
Now, it's the largest non-government free mammogram campaign in Malaysia. So we do approximately about 6,000 mammograms for women who are over the age of 40 years old and who earn less than 5,000. So mammograms are the gold standard when it comes to the early detection of breast cancer. And breast cancer is one of the most common cancers in Malaysia and also the most treatable cancers in Malaysia. So finding it early means that you can treat it with the minimal invasive treatment, and you can live a long life with breast cancer. As I mentioned before, my mother, had cancer. Yeah. She's had breast cancer now. She's 92, so she's had breast cancer now for 30 over years. So you can live following a diagnosis of cancer. I understand. So what's all of this, Dato'? So these are the psychosocial support aspects of what we do. So when a woman comes and does the free mammogram campaign, and if they're diagnosed with cancer, then these are the added services that we have for them. And it's for anybody with cancer, just not breast cancer. But the psychosocial support is that we have a helpline for people to find out more about cancer, about financial aspects about it, about nutrition. So we have people here who can assist in all that. Then we also have peer support. So a lot of these activities here are people who have cancer who have come back to give back to society. So there's peer support groups, so like our Pink Unity, they have a help desk, they have activities that they do, Chinese ink painting that we do, there's talks, there's cooking classes. So all this is to give that hope and celebrate life. I mean, that's our motto, giving hope, celebrating life. And that's what we really want to do here. So it's just not the medical aspects of it, but it's the psychosocial support that we can give as well. So, Doctor, I heard that upstairs here you have a place for kids? Yes, we do. We have the Children's Home of Hope. So these are children who have cancer, who then have treatment in the hospital, but instead of staying in the hospital, they can stay in a place which is less frightening to them. So it's like a little hostel for them and their family to stay in whilst getting treatment. Yes, of course. So lastly, can you recognize anybody here? I can see the resemblance lah. Yes, that's my father, Dr. S.K. Dharmalingam, the founder of the National Cancer Society of Malaysia. The reason why you are here. Yes, the reason why I'm here with my mother, of course, with her experiences. Thank you so much, Datuk, for your time. I've really learned so much, and I can't wait to learn more about how important cancer is and the awareness of cancer that is so important. Thank you for being here. Thank you. Pengorbanan yang dicurahkan oleh Datuk Dr. Soundari sangat bermakna bagi negara dan juga pesakit-pesakit kanser. Inilah tempatnya. Hai semua, jadi hari ini Jess akan membuat beberapa kerja amal bersama Great Heart Charity Association. Penubuhan NGO ini telah pun ditubuhkan pada tahun 2010 sehingga hari ini. Jadi jom kita jumpa siapa yang bertanggungjawab atas NGO ini. Halo Jess, apa khabar? Hai, khabar baik. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat datang. Encik Yan, apa program kita untuk hari ini? Okey, kami akan jalankan program Lunchbox for the Hungry kami, iaitu satu program pengagihan makanan kepada keluarga-keluarga golongan B40 yang tinggal berdekatan dengan pusat komuniti kami lah. Jadi nanti akan berpeluang untuk melibatkan diri dalam proses pengagihan makanan kepada keluarga-keluarga yang hadir nanti. Okey, boleh. Jadi sebelum tu apa kita nak buat dulu?
Okey, sebelum tu nanti kami akan bila makanan dah sampai, kami akan susun dahulu makanan-makanan tu dekat sini sementara menunggu keluarga-keluarga yang sampailah. Sebab untuk program ni kami tidak menggunakan bekas siap ada. Keluarga-keluarga dia akan bawa bekas tu sendiri. Jadi sukarelawan-sukarelawan akan membantu memasukkan dan mengagikan makanan ke dalam bekas makanan yang keluarga-keluarga tu bawa sendiri untuk bagi balik kepada mereka. Yeah. Faham. Tak sabarnya. Jom kita tengok macam mana kita nak susun semua. Jom. Mungkin Encik Yuan boleh ceritakan sikit tentang NGO ini. Okey. NGO kami Great Heart Charity diasaskan oleh pengasas kami dua orang, dia Encik Frankie C dengan Encik Rick C. Jadi masa mula-mula tu dia tradisi keluarga dia untuk pergi celebrate musim perayaan dengan hari jadi dekat rumah-rumah kebajikan macam rumah anak yatim dengan rumah warga emas lah. Jadi culture ini, tradisi ini dia bawakan masa dia melangkah ke alam pekerjaan. Jadi dia menjadi sumber inspirasi dan pengaruh kepada rakan-rakan kerja diorang, di mana kerja-kerja amal ni mereka turut sertakan rakan-rakan kerja mereka untuk turut jadi sebagai sukarelawan. Jadi semakin ramai orang yang menjadi sukarelawan dalam kerja-kerja amal mereka bercadang nak mulakan satu persatuan kebajikan lah, iaitu Great Heart Charity lah, supaya budaya membuat amal ini boleh diteruskan dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Wah, jadi macam mana Great Heart Charity Organisation memberi pertolongan kepada mereka yang bukan dari kaum yang sama? Sebenarnya kami rasa malapetaka dengan baiklah dia tak terikat dengan mana-mana kaum atau bangsa. Sebab tu kami amat menekankan bahawa kami akan membantu sesiapa sahaja yang mengalami kesusahan tanpa mengira kaum, bangsa dan agama. Ini juga dapat dilihat dari segi sukarelawan kami yang datang membantu dalam program-program kami. Mereka juga terdiri daripada yang pelbagai kaum dan bangsa. Saya perkenalkan, ini Puan Fanny, dia pekerja yang menguruskan tanaman kebun kami dekat sini. Cik Fanny ya? Boleh saya tahu berapa besar kebun ini? Kebun ini seluas 2,000 kaki persegi. Sayur-sayuran yang ditanam di sini mengikut musim. Seperti kamu nampak, hari ini kita ada salad, sawi, kangkung, bayam, kacang panjang. Kita juga ada menanam buah-buahan seperti beting, pisang dan kelapa. Tanaman dekat sini, bila tiba masanya untuk menuai, kami akan petik sayur-sayuran ini dan akan diagihkan kepada keluarga-keluarga yang hadir untuk program Lunchbox for the Hungry. Kami akan agihkan kepada mereka semua. Aunty Angie, jadi seorang berapa senduk? Satu senduk satu orang. Habis tu kalau diorang minta lebih? Tak boleh lah. Tapi dia punya family lumayan kan. Tapi dia ada ambil yang itu patut mari kita kasih lah. Faham. Jadi, jom. Okey. Jom kita edarkan makanan. Sedap bau dia. Just pun lapar dah sekarang tanya. Akak, manakah? Itu nampak adakah? One person. Okey. Jadi apa perasaan Cik Nurul bila menolong orang yang bukan dari kaum sendiri? Apakah perasaan Cik Nurul? Okey, sebenarnya saya dekat Great Heart Charity ni saya bekerja sebagai assessment, di mana saya akan pergi ke rumah, setiap rumah orang yang perlukan bantuan kita akan buat assessment. Kebanyakan orang yang saya jumpa, individu, mereka tidak dapat bantuan yang sepatutnya sebab mungkin barrier dalam bahasa, lagi orang kaum Cina, mereka tak reti bercakap bahasa Melayu. Jadi mereka tak reti untuk pergi apply untuk bantuan kerajaan atau apa. Jadi sebab saya tahu cakap bahasa Cina, jadi bila setiap kali pergi buat assessment, mereka akan rasa macam happy lah sebabnya macam at last ada orang faham apa yang mereka nak sampaikan. Jadi bagi saya membantu golongan yang macam selain daripada orang Melayu, sebenarnya itu bukan satu isu lah untuk saya. Lagipun Great Heart Charity ni ada bantu juga orang Melayu, India dengan Cina, tiga-tiga ada. Even bukan Malaysian pun kita ada tolong. Jadi just nak ucapkan terima kasih sangat-sangat dekat Encik Yuan dan juga Great Heart Charity Association kerana hari ini kita sama-sama memberi sumbangan kepada mereka yang memerlukan. Jadi Encik Yuan ada tak apa-apa pesanan yang ingin Encik Yuan sampaikan kepada masyarakat Malaysia tentang betapa pentingnya
apabila semua kaum bersatu untuk menolong masyarakat? Ya, saya nak menyuruh kepada semua orang lah kalau nak buat baik tu terus bertindak tanpa berlengah-lengah lah, sebab kita kena bersatu padu untuk membantu sesiapa sahaja yang memerlukan pertolongan dari semua kaum, tak kira lah bangsa atau agama. Baiklah, jadi saya minta diri dulu. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Bye. Bila sampai Pulau Pinang ni, kalau tak jalan-jalan, tak pusing-pusing, tak makan-makan, memang tak sah kan? Tak apa. Kita pun tengah praktis. Jom. Jom. Jom ya. Maaf tau, lambat sangat. Jadi inilah kawan Jazz, Erica Chu. Dia merupakan seorang penghibur di Pulau Pinang ni. Kalau nak tahu dia penghibur apa, jom ikut dia. Wah, hai semua. Hai Mami, hai Daddy, adik semua. Ini dia Erica Chu, tukang karang bagi tarian Borea di Pulau Pinang. Jadi Erica, macam mana Erica boleh terjebak dalam tarian Borea ni? Okey, pada mula-mulanya Erica tengah scroll Instagram. Okey. Lepas tu dekat IG story kawan Erica punya kawan, Erica pun jumpalah satu story ni, dia tulis uji bakat Borea Omara. Okey. So Erica pun rasa apa ni Borea Omara. Lepas tu Erica pun pergilah search. Lepas search tu Erica rasa wah uniknya. Lepas tu Erica pun contact lah Encik Omara untuk tanya pasal details. And then hari yang keleng, lepas tu Erica pun terima kontak dari Encik Omara untuk datang uji bakat. Jadi maka bermulalah perjalanan dalam tarian Borea ni. Jadi Erica Chu merupakan seorang gadis Cina yang sangat cantik, sangat molek, senyumnya manis, betul. Okey, jadi macam mana penerimaan keluarga Erica terhadap kerjaya Erica dalam dunia tarian Borea ni? Okey, so family Erica mula-mula tak berapa bagilah sebab dia macam apa ni Borea Omara. Dia orang pun tak tahu lagi pasal Borea Omara. Tapi disebabkan minat, Erica memang minat sangat. Erica pun bagi tahu lah, please lah papa, mami, Erica nak join. Lepas tu lama-lama tu mami kata pergilah, pergi enjoy semua tu. Okey, jadi boleh tak just join tarian dekat sini ke macam mana? Boleh. Apa program kita untuk hari ni? Erica akan ajar nyanyi. Kena nyanyi sebab dulu. Erica tukang karang. Okey. Erica akan ajar sikit. Boleh? Okey, boleh. Okey, so lagu ni Jari Disusun. Okey. Okey, first. Boleh nyanyi Boleh lah. Okey. Jari disusun salam muhibah. Apa tu? Jari disusun salam muhibah. Jari disusun salam muhibah. Ya, betul. Lepas tu rangkap karangan indahnya gubah. Rangkap karangan indahnya gubah. Kepada semua. Kepada semua. Boleh pun. Boleh pun. Ya. Boleh? Boleh sangat. Boleh sangat. Jadi, jomlah kita buat persembahan. Kejap. Pakaian tak complete. So, kita takkan buat persembahan dekat sini. Okey. Dan persembahannya adalah rahsia. Rahsia. Jadi Erica, apakah kejayaan terbesar Erica? Bagi Erica dekat Borea Omara ni, Erica boleh belajar sebagai tukang karang. Dan masa yang sama, Erica juga boleh jadi penari. Yang tu yang paling best lah. Paling best lah. Jadi Erica, dari segi pencapaian Erica pula, apa pencapaian terbesar Erica? Okey, bagi pencapaian, Erica rasa bagi pengetahuan lah, macam jadi seorang tukang karang ni bukan senang. Okey. Dan Erica mula pun dari seorang penari. Lepas tu dengan dah lama berlatih, Erica pun dah jadi tukang karang. So yang inilah pencapaian Erica lah buat masa ni. Faham. Soalan terakhir Jess nak tanya Erica lah. Macam mana tarian Borea ni boleh menyatukan semua kaum dekat Malaysia? Okey, tarian Borea ni dia jenis lebih rancak. Tu dia adalah salah satu unik.
Dan macam kalau kaum Cina, kaum India tengok, dia pun macam, oh macam nak ikut lah. Yang tu yang boleh dapatkan lagi. Boleh tak tunjuk step sikit sebelum kita bermula? Okey, mula-mula. 1. 1. Oh, 1. 2. 2. 3. 3. 4. Lepas tu kita keluar macam Oh, kita keluar macam ni. Okey, jom kita mula je. Dah tukar baju dah ni. Okay, jom. Jom. Mana kawan-kawan kita? Kat sana. Oh, tu dia. Sampai dah. Jadi Encik Umara, just nak tanya. Apa yang hebatnya tentang diri Erika ni? Diri Erika memang hebat bagi saya sebab kan sebelum dia masuk kumpulan saya ni, dia telefon, dia kata nak masuk kumpulan saya. Jadi lama-lama saya kesian kat dia. Saya kata mai dulu, orang Belah kata mai kita buat latihan tengok. Mai buat latihan tu, kita buat macam ujian lah kan. Tengok suruh menari dia boleh menari. Suruh menyanyi dia boleh menyanyi. Lama-lama saya kata yang ni kira bakat luar biasa ni. Jadi sekarang alhamdulillah dia dah duduk dalam kumpulan kami dah. Cari disusun salam muhibah, tangkap karangan indahnya gubah, kepada semua di sana hebat, Boreo Umara hormat dan sembah. Cari disusun salam muhibah, tangkap karangan indahnya hebat, Boreo Umara hormat dan sembah. Sini duk di sana duk main, Pulau Pinang indah dan permai, pakat-pakat lamai beramai-ramai, suasana ceria tenang dan damai. Jadi di sini sajalah pengembaraan Jazz bersama anda semua dalam #KongsiGembaruku. Jangan lupa untuk kongsikan pengembaraan anda bersama Jazz dan jangan lupa tag #KongsiGembaruku di media sosial dan kita sama-sama menjalani kerja amal dan membantu mereka yang memerlukan. Jumpa lagi.